Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Semuanya terima kasih yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official secara langsung hari ini dan yang tonton di Facebook Rizal Ismail Official juga. Hari ini dah pun hari Ahad 28 Ogos 2022 bersamaan 30 Muharram 1444 Hijri. Saya yakin mesti ramai yang dah bersedia untuk hari kebangsaan Malaysia kita. Kita doakan semuanya berjalan lancar, insya-Allah segala apa sahaja program yang dilakukan. Dan pastinya hari ini jom santai malam ada perkongsian menarik kita nak kongsikan dengan anda bersama dengan tamu istimewa. Siapa tamu tu? Nantikan sekejap sahaja lagi akan saya kongsikan dengan anda. Terus dengarkan saya di Jom Santai Malam. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Dan seperti yang saya janjikan, ada tamu istimewa yang nak bicarakan tentang topik kita pada malam ni. Beza ke penasyid dengan penyanyi ni? Dan bersama saya sekarang ni dengan tamu istimewa kita, Abang Huzaimi Zaini dari Kumpulan Nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rizal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Terima kasih sudi jemput. Sama-sama. Okay, macam mana cuaca kat sana? Hujan renyai. So rasanya dah berhenti dah ni. Ya, kat sini tu lah hujan sikit. Apa-apa pun kita teruskan je dengan perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah. Dan saya yakin ramai yang kenal Abang Huzaimi ni merupakan salah seorang daripada kumpulan Nasihat dan juga seorang penulis juga. Kita nak tahu nanti penulis apa ya, perunding apa, perunding kahwin ke apa kan. Okey, produksi apa nanti kita nak tanya. Okey, dan munsyid juga pendidik. Cikgu apa agaknya? Cikgu BM ke? Cikgu nanti kita nak tanya. Okey, Abang Zaimi, kita santai hari ni. Okey, hari ni biasa kalau orang bangun pagi kan, hujung-hujung minggu ni, mungkin ada setengah orang dia akan fikir kerja. Bangun tidur, kerja ni tak siap lagi. So dari Senin ni, macam Abang Zaimi sendiri, kalau bangun pagi tadi, apa agaknya perkataan pertama yang keluar daripada mulut dan fikiran abang? Kemas rumah. Kemas rumah. Hujung minggu Hujung minggu. Kemas rumah dan main dengan anak-anak lah. Keluar bawa anak-anak pergi makan dan sebagainya lah. Macam tu lah. Kalau hari Ahad lah kan. Kalau hari Isnin sampai Jumaat tu memang bangun tu memang fikir hari ni nak buat kerja apa kan. Apa yang kena buat. Macam tu lah. Betul, dan pastinya kerja tu kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan topik bicara kita hari ni, Abang Zaimi, beza ke penasyid ni dengan penyanyi? Kita nak tahu juga dari sudut pandang Abang Zaimi sendirilah. Macam mana? Okey, kalau kita sebut penyanyi dan penasyid, sebenarnya kedua-dua pelaku ni melakukan benda yang sama, iaitu menyanyi. So maksudnya penasyid juga adalah penyanyi. Dan penyanyi tu memang penyanyi lah. So penasyid juga adalah penyanyi. So ramai orang, especially kalau budak-budak yang masuk pertandingan dan sebagainya, kalau ditanya kenapa nyanyi nasyid, dia kata sebab dia nak berdakwah. Okey. Tapi sebenarnya kita kena macam jujur lah. Sebenarnya kita ni suka menyanyi. Kan, maknanya kita ni suka menyanyi. Cuma kita nak menyanyi untuk sampaikan dakwah. First thing adalah kerana suka menyanyi lah. Kan? Suka menyanyi betul. Tak salah kalau kita sebut kerana kita suka menyanyi, tak salah pun sebenarnya. Sebab memang itu pun tujuannya kan. Cuma bila kita nak bezakan penyanyi dan penasyid ni, penasyid ini ialah orang yang memang gunakan bakat nyanyian itu untuk menyampaikan benda-benda yang baik, dakwah, menyampaikan mesej-mesej yang baik, yang mengajak kepada ingat kepada Tuhan, puji kepada Rasulullah, akhlak, perkara yang positif lah. Perkara yang positif. Dia perkara positif ni pun satu benda yang lain. Kita ada penyanyi yang kita boleh gelar penyanyi ketuhanan pun, dia sebenarnya menyampaikan mesej yang positif juga. Kalau di Indonesia dipanggil penyanyi religi. Cuma di Malaysia ini bila kita sebut penasyid, dia ada beberapa, boleh dikatakan lah secara peribadi, saya boleh katakan dia ada beberapa ciri lah. Maksudnya pertama, lagu yang dinyanyikan tu orang dengar je orang tahu dah, oh ni nasyid.
Itu pertama. Kedua ialah dari segi image lah. Daripada zaman 90-an, daripada Raihan mula keluar, dia mesti ada bertutup kepala, pakaiannya seragam, Baju pakaiannya Melayu kan. kemas, baju Melayu kan. Memang kita tahu itu adalah penyanyi nasyid. Patternnya. Patternnya dah itu ni penyanyi nasyid ni. Kan? Kerjanya sama, menyanyi. Penyanyi. Cuma dari segi ada beberapa benda yang orang gelar kita ni penasyid kerana itulah, kerana image kita, kerana lagu-lagu yang kita bawa konsep-konsep lagu, konsep muzik kan. Walaupun kita ni ada yang nyanyi rock, nasyid rock, nasyid rap dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya tujuan matlamat tu pun sama sama kan. Tapi lebih mudah bila mana contoh first single kita ataupun first album kita, sekarang tak ada album lah, single. Kita keluar lagu apa? Kita mengarah kepada mana? Okey, kalau first single kita keluar mengarah kepada pop, kita takkan dipanggil penyanyi nasyid. Tapi kalau kita keluar first single kita, memang kita target adalah untuk orang-orang yang dengar nasyid dan kita memang duduk dalam komuniti nasyid. So kita automatically kita akan dipanggil penasyid. Ikutkan sebenarnya Nafsihat pun, masa Nafsihat keluarkan album kedua, kita dah declare Nafsihat ni ialah Islamic pop. Kita tak bagi kita penasyid lah. Tapi disebabkan masa first album kita keluar as a nasyid group. So sampailah ke hari ni kita dikategorikan sebagai kumpulan nasyid. Bezanya adalah pembawaan dia. Berbalik kepada yang nak keluarkan single ke apa. Okey, kalau nak keluar as penyanyi biasa, so dia memang kena keluar as penyanyi biasa lah, seperti mana penyanyi yang ada lah. Tapi kalau nak keluar as penyanyi nasyid, dia kena ada ciri-ciri ataupun kriteria yang mana menunjukkan dia tu penasyid. Yes, sudah difahami oleh masyarakat Malaysia, ini adalah nasyid. Nasyid, betul tu. Dan tadi abang ada cerita pasal album pertama tadi kan. Okey, lepas ni kita nak sambung pasal album tu. Abang Huzaimi juga seorang pengajar seni budaya dan kemahiran nasyid dekat Universiti Asal Malaysia. Mesti ada benda menarik kita nak kongsikan lepas ni abang. Okay, kita rehat kejap. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan abang Huzaimi. Terus setia bersama kami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan dan tonton kita di channel YouTube Rizal Ismail Official bersama saya Rizal Ismail dan juga Abang Huzaimi Zaini daripada Peluang Nafsihat. Okey, kita dah tengok tadi dalam video tadi banyak albumnya. Kalau tak silap saya ada 4 buah album yang terdiri daripada Abang Sariman, Abang Azhari, Abang Huzaimi sendiri, kemudian Abang Izhar Jumali dan juga Firdaus Baharudin sampai 2013 dan Allahyarham Mujahid Abdul Wahab yang dah pun kembali ke rahmatullah. Ketika kesempatan ni kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita doakan mudah-mudahan arwahnya ditempatkan dalam kalangan beriman. Amin. Dan kita ada 2 arwah tu. Arwah Firdaus Baharudin dan Firdaus Baharudin. Maafkan saya. Okey, saya kan keluar. Okey, kita doakan jugalah mudah-mudahan kedua-duanya ditempatkan dalam kalangan beriman. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan yang kita yang masih ada ni kita teruskan perjuangan untuk melebarkan lagi sayap, menyampaikan apa-apa kebaikan. Terutamanya kalau dalam bidang nasyid dan nasyid lah apa yang terbaik daripada kita. Okey, daripada 4 album tu Abang Zaimi, mana satu album yang abang rasa bagi kesan pada diri abang sendiri lah? Mungkin ada lirik yang abang cipta ke atau apa yang abang nak kongsikan, silakan. Sebenarnya Nafsihat ni antara kumpulan nasyid yang tak banyak album lah kot. 4 kira banyak lah tu. Lebih 3. Wahyu pertama dan kita ada Berjalan Melihat dalam Tafsir, dan kita ada Kembali, kita ada Katakan, lepas tu ada album Selawat 10 Hajat tu Jalan Sahala yang kita kolaborasi dengan Saujana. So itu lebih kurang dalam 5-6 album lah. Tapi yang full album memang kita ada
tiga je rasa. Yang memberi kesan betul kepada saya secara peribadi adalah album kedua. Album Berjalan Melihat Mentafsir. Dan Mentafsir. Dalam tu ada lagu Ku Harap Cinta, lagu Damai. Damai yang hilang album yang pertama. Yang lagu apa? Seorang Wanita tu album ni Seorang Gadis. Seorang Gadis album Berjalan Mentafsir. Itulah antara album yang saya suka lah. Okey. Album ni memang sangat memberi kesan, dan saya rasa sampai ke hari ini pun saya rasa saya berpuas hati berada dalam industri ni kerana album inilah. Pertama, album ini memang saya dan Nausihat memang nak lakukan satu evolusi dalam nasyid di Malaysia. Dari segi muzik, dari segi image, dari segi konsep lagu, dari segi nyanyian, the whole. Bukan sekadar tukar konsep muzik, bukan sekadar tukar pemakaian, tapi the whole album tu memang kita totally different daripada album pertama. Okay, dan album ini keduanya memberi kesan sebab album ni lama. Lama kita tahu kerana kita mencari lagu-lagu yang betul-betul kita rasa boleh bukan sekadar memberi impak tetapi tahan lama. So album Berjalan Mentafsir ni bagi saya dia adalah album yang beyond zaman. Album ni keluar tahun 2002. Tapi muzik kita sebenarnya ramai grup nasyid guna pada tahun 2010, 2012 sampailah sekarang masih lagi. Konsep tu saya rasa masih sinonim dengan nasyid. Tapi kita Nausihat dah buat pada tahun 2002. So mungkin, saya rasa mungkin penerimaan orang pada ketika tu ramai yang sokong juga, ada juga yang terkejut pun ada juga sebab kita guna full string, full live instrument. Kita tak ada guna percussion dah. Okay. Kemudian muzik yang kita bawa masa 2002 ni memang rasanya masih boleh masuk dengan orang-orang nasyid lagi. Kurang boleh terima lagi lah. Tapi sekarang belum boleh terima. Tapi tahun 2002 tu muzik Nausihat ini adalah muzik yang dah pun berada di industri yang lain, industri pop, industri rock. Dia seiring masa kita buat album tu, memang kita seiring dengan industri muzik yang besar. Maknanya tepatlah masa tu selepas 3 tahun selesai album tu ya. Tepat masa tu untuk industri muzik yang besar. Tapi untuk industri nasyid belum lagi. Itu sebab album ni sangat-sangat beri kesan lah. Dan bagi saya album ni sangat masterpiece lah. The whole album. 10 lagu masa tu, 10 lagu tu dia ada feel konsep-konsep yang berbeza. Maksudnya setiap lagu tu dia tak sama dia punya konsep. Lagu Damai macam lagu Viva Forever, and then Hijrah. lagu Hijrah kita bagi memang feel yang memang sedih ada. Ku Harap Cinta memang kita follow Sheila on 7 masa tu tengah top, kita follow Sheila on 7 punya string quartet tu memang itulah yang main untuk Ku Harap Cinta. Kalau kita dengar Sheila on 7 punya player tu, itulah yang main untuk Ku Harap Cinta. Okey. Antara dalam album tu, antara lagu yang saya suka Seorang Gadis tu. Memang feel dia lain macam lah. Seorang Gadis tu liriknya true story. Itu true story. Memang ada cerita lah. Memang ada cerita. Itu memang kisah benar. Kisah budak IPT nak balik ke utara dalam bas sembang. Itulah cerita dia. Memang true story. Itu memang bukan rekaan. Lepas 3 tahun jadi lagu jadi lagu. So itu sebab saya kata album Berjalan Mentafsir ni dia something lah, dia something. Ada banyak lah benda yang kalau Rizal dengar balik album tu, dia ada satu lagu Selamat Tinggal Silamku. Ni dia cerita pasal kita nak move on. Selamat tinggal silamku. Mana yang tak betul, mana yang kita dah jatuh. Apa-apa yang dah berlaku, kecewa ke apa ke, tinggalkan. Yes, Selamat Tinggal Silamku. Lepas tu kita ada Berjalan Melihat Tafsir lah. Tajuk album tu, tajuk lagu juga. Dalam banyak-banyak lagu, ada 10 lagu tu. Belum kita lupakan, Hijrah Kekasih, Keluarga Bahagia, semua tu. Ada tak lagu yang abang cipta? Tak ada. Abang dalam nasihat ni, abang memang serah kepada yang pakar lah. Bukanlah kata kita tak pakar. Tapi dalam nasihat ni, dalam 6 orang ni, ada yang lebih baik. So pemilihan lagu, keputusan tu by 6 orang lah. Semualah. Tapi siapa yang lebih layak produce, siapa yang lebih layak untuk jadi solo, siapa yang lebih bagus untuk buat lirik. So kita tak kisah pun kan. As long as
apa yang keluar tu adalah benda yang sangat baik. Ya, dengan penghasilan 4 album tu dan pasti dah langkau beberapa tahun ni bersama dengan Nasihat, banyak pengalaman dan juga sesuatu ilmu yang nak dikongsikan. Sampai katanya dah jadi pengajar dekat USIM tu. Dekat sana sebagai apa? Pensyarah ke? Kita ke macam mana? Di USIM ni kira macam pengajar sambilan je. Okay. Maksudnya part timer lah. Kita bukan full lecturer lah. Cuma saya mengajar di 2 pusat. Satu di pusat kebudayaan, satu di pusat pembangunan kemahiran insaniah, ataupun kalau di USIM tu pusat ni yang menguruskan subjek co-curriculum. Yang secara seriusnya yang kena mengajar ikut silibus, kena share macam-macam supaya budak-budak ni menggunakan nasyid ni untuk dia meningkatkan dia punya confidence level. Abang dah sampai tahap nasyid ini adalah satu benda yang bukan sekadar menyanyi, tapi dia boleh tingkatkan dan keluarkan apa yang ada dalam diri. Maknanya apa-apa yang belum timbul tu, bakat-bakat yang terpendam tu semua insya-Allah boleh keluar lah kan. Ramai abang jumpa di USIM lah, sebab abang dah hampir 16-17 tahun kot mengajar subjek nasyid ni. Lama. So selama 16 tahun 17 tahun tu abang develop, dan modul ni abang develop sendiri from zero. Abang daripada semesta ke semesta abang upgrade nasyid ni boleh jadi apa. Dah hampir 16-17 tahun ni, nasyid ni dia boleh jadi sangat besar. Dia bukan sekadar nasyid, tapi dia lebih daripada tu lah. Ya, tu yang abang ada buat apa, bengkel ceramah dia berkaitan dengan nasyid. Kadang-kadang ada yang dia nak buat, dia buat bengkel nasyid, dan juga di USIM dipanggil soft skill ataupun kemahiran insaniah. Maksudnya nasyid ini adalah, dalam nasyid ni ada 7 soft skill. 7 soft skill ya. Nasyid ini akan melatih kita bagus berkomunikasi, berani berkomunikasi. Nasyid akan ajar kita macam mana nak kerja dalam tim. Nasyid ajar kita macam mana kita nak jadi leader. Nasyid ajar kita macam mana kita nak jadi orang yang sangat pemikiran kritis. Dan nasyid juga akan beri kita satu benda, ialah pembelajaran sepanjang hayat. Betul, dengan pengalaman tu memang kita boleh kongsikan dengan orang lain juga, dan untuk diri kita yang untuk akan datang lah. Okey, dan katanya sekarang ni tengah orang ramai berkatakan tentang konsert nasyid legend yang hashtag kembali bersinar. Kita nak cerita lepas ni bang. Okey, kita rehat kejap. Okey, kembali lepas ni untuk perkongsian yang lebih menarik daripada Abang Huzaimi kita. Terima kasih kepada anda yang menonton channel YouTube Rizal Ismail. Teruskan bersama kami. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam bersama dengan Abang Huzaimi Zaini. Okey, tadi kita dah cerita tentang album. Ni kita nak cerita tentang konsert nasyid legend hashtag kembali bersinar, yang mana konsert tu akan dihadiri oleh Nada Murni, Kula Rabani, Hijaz, Dezrik, Nazri Johani, Ahil Hai, Intim, Syahir Zawawi, Ustaz Hasnul, Malik Suhaimi, yang akan diadakan di Dewan Civic MBPJ 29 Oktober 2022 8.30 malam. Okey. Abang antara orang kuat ni dalam konsert tu, pastinya ada banyak yang nak dikongsikan. Okey, silakan. Pertamanya saya nak terima kasih kepada Tuan Haji Hazamin Intim lah, sebab memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam pasukan konsert nasyid legenda ni. So saya dijemput untuk menjadi penulis skrip dan juga penyusun persembahan untuk malam tu. Nak cerita kat sini kena beli tiket lah, baru tahu apa yang nak berlaku malam tu kan. Tapi betul. Basically Intim anjurkan konsert nasyid legenda ni adalah untuk menghargai semua legend-legend yang dah berjuang untuk nasyid ni daripada zaman Al-Jawahir, Al-Mizan, Ahmadi Hassan sampailah ke hari ni. Jadi kita nak beri penghargaan dan kita nak raikan diorang ni. Jadi caranya ialah kita nak persembahkan semula lagu-lagu diorang daripada zaman diorang. Dan juga kita nak jemput semua peminat nasyid yang daripada dulu, yang merindui dia orang ni untuk hadirlah. Dan juga kita nak beritahu kepada generasi baru bahawasanya lagu-lagu yang nasyid yang dahulu pun dia ada sesuatu yang perlu didengar dan dihayati lah. Dan pastinya sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita jayakan konsert ni. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Okey, nak beli tiket ni macam mana ni Abang Zaimi?
Tiket kita kena pergi ke www.ilasotiket.com rasanya, tapi kalau nak lebih confirm pergi je ke Intim punya website ataupun Intim punya social media. Rasanya dia orang ada share link tiket tu di situ. Dari segi kapasiti dalam dewan tu berapa orang agaknya Kapasiti dimuatkan? setakat ini yang saya diberitahulah lebih kurang 700 ke 900 orang. Ramai tu. Jadi tempat sangat terhad kan. Tempat sangat terhad walaupun dia nak berlangsung 29 Oktober nanti, tapi sekarang ni kita dah mula jual tiket. Jadi sangat terhad lah. Jadi saya harap kepada semua yang menonton, yang nak datang, insya-Allah kita cuba sajikan sesuatu yang sangat terbaik, yang sangat tenang. Yang penting konsert ini sangat tenang. Dia konsert yang menenangkan. Yelah, dengan alulan-alulan selawat, zikir dan lagu-lagu yang menyampaikan kebaikan ni kan. Ya. Okey. Dan pastinya yang nak datang tu kena belilah tiketnya. Betul. Mungkin nanti masa konsert tu ada sesuatu yang dijual ke? Macam t-shirt ke, baju ke? Ada tak? Ada. Mungkin ada yang nak bawa duit lebih sikit kan? Mungkin Intim pun sebagai akan jual souvenir, Intim koko dan sebagainya lah kan, air koko dan sebagainya lah kan. Saya rasa kena datang lah tengok konsert. Kena datang ke konsert nasyid legenda. #kembali bersinar. Boleh dapatkan secara online di www.ilasotiket.com. Ya. .com. Okey, mudah je, cari je dekat sana, klik je, ikut je instruction dia tu, beli terus tiket. Okey, dan kita nak tahu juga Abang Huzaimi sendiri dengan Kepulauan Sihat kan, pastinya banyaklah jemputan tu kan. Kita nak tahu juga macam mana cara kalau kita nak jemput, contohnya Abang Huzaimi lah, mungkin dari segi nak ceramah ke, untuk sebarang jemputan nasyid ke, dan buat lagu juga kan Abang Huzaimi? Saya ni penulis lagu, penulis lirik, produce lagu, mengajar, seminar, macam-macam lah, tulis skrip kan. Kadang-kadang orang minta tulis iklan, macam-macam kan. Itu yang saya ada tengok dekat dalam Instagram tu, ada baca iklan. Suara dia commercial buat VO kan. Buat VO. Itu kadang-kadang lah, dia tak adalah selalu. Tapi kalau ada boleh je kan, tak ada masalah. InsyaAllah kita cubalah untuk selesaikan masalah tu kan. So kalau nak hubungi saya boleh ke Instagram saya, mudah je, saya Huzaimi Zaini. Kat Instagram jumpalah, dekat Facebook saya, ataupun boleh hubungi saya dekat ni, ada nombor kat bawah ni kan? 012-614-578. Dan sekarang ni memang saya jarang nasihat, jarang dapat undangan sebab kita lebih, saya personally saya rasa saya lebih suka untuk berada di belakang tabir sekarang ni, kerana yelah, dengan pengalaman yang dah ada kan, rasanya kena bagilah, sementara boleh bagi ni kan, so kena bagilah sekarang ni. So siapa nak jemput saya untuk share the experience, ada juga orang jemput saya bagi motivasi, tapi saya tak pandai sangat bagi motivasi, maknanya saya bukan motivator. Tapi kalau orang jemput saya untuk share the experience, cerita, kisah bangun susah macam mana, insyaAllah. Tapi benda tu saya boleh related dengan apa yang berlaku sekarang. Dan pastinya sesuatu yang baik tu kita perlu war-warkan. Tapi kalau orang dah jemput tu, maknanya memang ada ni lah tu, ada sesuatu lah tu yang boleh dikongsikan tu. Dan sebab tu lah katanya dah wujudnya apa, Sofi Studio. Apa yang abang sedang usahakan tu, Sofi Studio? Ini saya buat dengan rakan saya lah. Ni label-label kecil je lah, kita tak adalah label besar. Tapi ini antara impian saya yang dah sangat lama. Semenjak saya masuk ke industri, bila saya dah lebih kurang lepas second album, nak masuk lepas first album nak masuk second album tu, saya dah mula belajar tentang industri muzik. Saya bukan belajar tentang industri nasyid. Saya ni lain sikit. Saya sebab masa tu Nausiad sign dengan Warner Music. Jadi saya nak belajar tentang industri muzik. Saya tak belajar tentang industri nasyid, saya belajar tentang industri muzik. Apa industri muzik ni buat kan? Apa benda dia, bisnes dia. So saya dulu selalu juga pergi ke Warner Music. Bukan pergi buat apa pun, duduk kat situ tengok dia orang buat apa cara kerja dia macam mana cara kerja dan apa dia punya bisnes, cara marketing dia macam mana, cara PR dia apa semua kan. Terdetik kat kepala nak kena ada macam ni satu kan. Tapi
kita nak jadi besar macam tu memang rasanya memang kena ada modal yang besar. Jadi saya pasang impian ni dah lama untuk ada label yang label saya tu macam gini kan. Contoh alhamdulillah dengan seorang rakan Sufi Studio ni, kalau ikutkan dia punya usia bergeraknya lebih kurang setahun lah, baru setahun lah. Kan? Tapi nampak banyak juga hasil-hasil karya kat dalam YouTube channel tu. Kita cuba sebab kita wujudkan Sufi Studio juga adalah untuk manfaatkan bisnes digital sekarang ni. Kan sekarang ni kita dah tak ada CD fizikal, semua digital. Jadi saya dan rakan tu buat Sufi Studio ni adalah untuk banyakkan lagu nasyid di digital platform. Ramai ingat hanya di YouTube saja, tapi digital platform ni ada banyak kan, Spotify sebenarnya ada banyak kan. Sufi Studio ni saya wujudkan adalah untuk ruang kepada bakat-bakat baru, dan mostly bakat-bakat yang di Sufi Studio tu adalah semua student saya. Ada yang dalam video tadi tu student Abang Zaimi Ya. Umna tu student saya, nasyid di UCIMAH kan. Dan kita nak buka satu jalan baru. Maksudnya kita bukan nak lawan nasyid, tak. Nasyid ni benda yang dah ada. So, kembangkan lagi. Dan saya tak nak kacau pun. Kalau rasa nak buat nasyid, buat nasyid. Tapi saya nak buat satu ruang lain, sebab generasi muda ni dia ada minat taste dan juga dia punya sendiri kan. Yes, betul. Dia suka nasyid, tapi dia suka nak nyanyi macam orang pop. Kan? Jadi kita tak channelkan dia ke nasyid sebab dia tak nak macam tu. Tapi dia nak nyanyi lagu baik. Jadi kita Sufi Studio ni lebih fokus kepada pop Islamik yang macam mana saya cerita tadi, album Nasihat yang kedua tu. Itulah yang saya bawa ke Sufi Studio ni, tapi mengikut apa yang sesuai lah. Sebab sekarang ni kalau tengok kita tak ramai artis muda ataupun penyanyi-penyanyi nasyid ataupun Islamik yang muda yang penuh di jemputan di IPT. Kalau di zaman nasihat, zaman intim, memang ini je lah yang penuh dekat IPT. Ada program dia, memang itu je lah ya. Okay, sambil-sambil tu mungkin Abang Zaimi boleh berikan sedikit nasihat ataupun saranan lah kepada pengat-pengat seni sekarang ni, terutamanya pengat nasyid lah. Kepada peminat nasyid ataupun yang nak jadi penyanyi nasyid, kalau buat suatu benda tu, buatlah yang betul-betul. Okay, janganlah buat sekadar ada saja. Sekadar ada. Maksudnya buat satu, lepas tu hilang. Kan? Kalau nak buat, pastikan buat betul-betul, pastikan bersedia, pastikan tahu dengan siapa nak bekerja, kan, ke mana nak dihala. Sebab sekarang ni zaman terbuka, digital ni betul, kita boleh buat sendiri, kita boleh upload sendiri, kita boleh betul. Tapi bagi saya, alang-alang dah buat, biar buat sampai habis lah, kan. Cara yang betul dengan orang yang tepat. Cara yang betul dengan orang yang betul, dan ramai budak-budak nasyid ni dia buat selepas itu dia tak fikir. Siap, lagu dah siap, lepas tu nak buat apa? Dah biar. Kan. Yang tu lah bagi saya, yang tu kena ambil tahu dulu. Fikir-fikir dulu, belajar dulu. Kemudian kepada peminat nasyid, don't worry, nasyid always akan hidup. Tinggal lagi dia di atas, di tengah atau di bawah. Tapi dia takkan mati. InsyaAllah dia takkan mati. InsyaAllah. Kecuali kiamat lah kan. Yelah, dia kiamat lah. Mungkin yang baru-baru tu, penyanyi nasyid baru tu, antara orang yang boleh kita rujuk, Abang Zaimi lah. Yang banyak pengalaman dia, pastinya dapat berikan saranan dan nasihat yang terbaik lah untuk apa-apa single ke, kalau nak buat lagu pun boleh juga kan. Boleh. InsyaAllah kita boleh bincang, insyaAllah. Okey, di hujung ni kejap je rasa masa berlalu, nak minta sikit Abang ulas sikit berkaitan dengan topik kita. Beza ke penyanyi dan penasyid ni, dan mungkin boleh war-warkan lagi untuk pembelian tiket konsert nasyid legend tu. Baik. Tentang topik kita malam ni, penyanyi dan penyanyi nasyid kan, beza ke? Sebenarnya bezanya hanya dari sudut konsep dan juga lagu yang dibawa dan image. Tapi dari segi kerja, dari segi tugasnya sama. Maksudnya kalau kita tengok penyanyi pop menyanyi dengan bagus, so kita penyanyi nasyid, penasyid pun kena nyanyi dengan bagus. Kalau penyanyi rock boleh nyanyi dengan penghayatan yang baik, kita maksudnya penyanyi nasyid penghayatannya kena lebih baik. Lebih baik sebab nak sampai benda baik kan? Sampaikan mesej, nak bagi orang rasa dan sebagainya. Maksudnya kita adalah orang yang menyanyikan lagu. Sama, dia tetap sama. So, dan yang paling pentingnya adalah bakat nyanyian tu yang paling penting. Yelah, kadang-kadang sekarang ni tak ada bakat, ada duit, tapi
jalan Share. juga kan. Itu yang macam-macam isu yang Itu paling timbul lah penting. kan, yang mengganggu industri lah, dan macam-macam lagi lah. Itu kita boleh bincang topik nanti akan datang insyaAllah. Okay, terima kasih kita nak ucapkan kepada Abang Huzaimi Terima kerana kasih, sudi nak luangkan Rizal. masa dengan kita. No problem. Jom santai malam pada hari ini, banyak sebenarnya perkongsian yang menarik dan juga Ya, tentang diri insyaAllah. abang juga. Pastinya ramai yang tanya-tanya dan nak tanyalah sesuatu berkaitan dengan single tu dan sebagainya kan. insyaAllah. Kita doakan apa sahaja yang abang usahakan untuk Sofi Studio, penciptaan lagu, menyampaikan ceramah dan semuanya berjalan Amin. lancar. Mudah-mudahan Amin. insya-Allah. Same goes Dan to you, Rizal. dengan Sama Allah juga untuk awak. SWT. Amin. Atas Mudah-mudahan insya-Allah. usaha yang baik ini. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas Sama-sama. komitmen Terima kasih malam kembali. ni. Okey, Ya. dan terima kasih juga kepada anda yang tonton pada malam ini yang mungkin tak sempat tengok-tengok dah nak habis dah. Nanti boleh ulang semula di YouTube dan juga di Facebook Rizal Ismail Official. Okey, kita jumpa lagi di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam, dan pastinya dengan perkongsian yang lebih menarik dengan tetamu yang istimewa, insya-Allah. Bertemu di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.